semua kita punya nota kan, semua soft copy. So siapa yang rasa maaf, yang perlukan dari nota ni, you tell me lah. Kita Zoom saja. No, kita WhatsApp saja. Kenapa? Kadang-kadang yang pakai Singapura pun dah practice soft copy pun kan. Tak pakai all paperless. Kenapa? Memang saya lihat pun banyak kursus-kursus yang kita bikin dah 5 ke 6 tahun lepas kan. Semua nota semua tak tahu mana taruh. Salah bawa kolong je, bawa kolong. So yang ada soft copy ni, so you can put in your save dalam your handphone. Pasal benda-benda ni dia terjadi semua terkejutnya, unexpectednya. So kamu dah tahu tanda-tanda nazak, tanda-tanda kematian, you know what to do already. Tak ada melata, tak ada terpikir, tercekik. Contohlah, maksudnya pasal tu hari khusus ni, thank you very much for coming. Pasal apa puan-puan, antum semua ni terpilih orang-orang yang sentiasa ingat mati. Confirm kullu nafsin kan mati. Tapi jangan tak mati, itu bunuh diri. Saya buka gelap sikit. Macam saya nampak macam gelap lah saya. Bukan rasa, memang gelap. Terang sikit. Rasa terang sikit. Bukan nanti Amri nak ambil gambar saya, nak ambil video saya. Kata gambar gelap pula. Jatuh title saya. Okey. Okey, fokus lah. Kalau ngantuk, toilet belakang ambil uduk. Datang jauh-jauh nak tidur pula. Susah-susah berpegang ni kau tidur ni. So nak tidur pergi ambil uduk. Pasal apa? Benda topik hari ni bab nazak ni kita semua akan tempuh. Sooner or later, cepat atau lambat. Tapi kita dah ada pengalaman, dah ada pengetahuan, insya-Allah you ready. Dah tahu apa nak bikin. Okey, sekarang kita mulakan. We mulakan dengan Ummul Quran. Dan kita ingat, bila kita berada di majlis ilmu ni, kita dikerumuni apa dah? Kerumuni. Ni kata sekolah gini lah. Dikerumuni malaikat. So banyak malaikat. So mustajab doa. Bila majlis ilmu tu, niat. Majlis ilmu ni mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Ilmu tu akan sentiasa mendekatkan kita diri ke Allah Ta'ala. Itu the main objective. Cari ilmu tu bukan kita nak tunjuk ke, nak kita terror ke apa. Kerana untuk ilmu tu agar kita semakin dekat dengan Allah. Istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila haratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zuriyatihi wa ikhwani min anbiya'il mursalin wal malaikatil salawatullah ajmain. Ila harati aban mahatina wa ustazina wa muallimina wa masyayikhina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min amwat. Niatkan kita hadirkan Fatihah khusus kepada orang kita sayangi, khusus pada ibu bapa kita semasa hidup antara meninggal dunia, and to our loved one, pasangan kita, isteri atau suami kita, dan pada anak-anak kita dan di keluarga kita semua. Al-Aziniyah wa la kunati salihah. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.
Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Allah, kami mendatang kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kami pelajari ya Allah dapat memberi manfaat pada kami ya Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kami pelajari ini ya Allah akan dekatkan diri kepadamu ya Allah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal ni'man nasir, wala hawla wala quwata illa bil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah. Wa dakhalna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam belum makan dah makan, macam lembik aja. Ingat perempuan, bila kita beri salam, malaikat kerumun kita untuk sama-sama salam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Biar tak ngantuk. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin wa binasta'in bidunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita berkumpul hari ini. Yakinlah puan-puan, kamu datang hari ini di sini ini hari bukan kamu nak datang, bukan kawan dajak, tapi Allah jemput kamu datang ke sini. Ini hari Minggu, tengah sibuk, tengah apa-apa lah kan. Tapi kamu luangkan masa untuk belajar bab nazak. Kalau bab simpan harta ke, bab yang petar dunia ni banyak dikejar. Tapi bab nazak ni, bab kematian. Yang semua terpilih ni adalah mereka-mereka yang sentiasa prepared, persiapan untuk menghadapi mati. Alhamdulillah, yang lepas previous kita punya lepas punya kursus kan, yang Cik Iskandar, Cik Fadlullah, Pak semua dah join kan, bab palliative care. Penting tu palliative care. Mungkin ada yang baru dengan apa pula tu palliative care Ustaz. Palliative care tu merawati pesakit-pesakit yang kronik. Bagus untuk kita belajar, bukan untuk urus kita, untuk uruskan orang. Satu hari, na'udzubillah lah, kita akan berak kencing kat katilnya. Kalau kita dah tahu what to do, kita tak melata lah. Maksudnya asyik marah-marah saja. Contoh, kita dah tahu menguruskan sakit ini bukan mudah lah. Tapi kalau ada pengalaman, you got knowledge, you know what to do already. Okay. And then, minggunya terus-terusnya, bab wasiat. Semua dah dengar kan? Pentingnya wasiat. Serius. Saya dah 20 tahun jenazah ni, pasal harta pusaka ni banyak. Bukan masalah, tapi tak diuruskan dengan baik. Mak tiri gaduh. Duit sampai mak jadi dementia. Terus sampai sekarang duit tu tertunggak. Yang dijelaskan di Singapura at least bilion harta pusaka tak terurus. Why? Tak ada persiapan. And remember this, bila kita meninggal dunia, there's nothing belong to us. Semua tinggal. Pernah nampak mas bila mati nanti itu BMW masuk kat kubur lah, adanya cash card credit card masuk semua tinggal. So far tak pernah nampak lah, dah 20 tahun jenazah tak pernah nampak. Tak pernah nampak harta tu ikut masuk kubur kali. Kalau yang sembayang tu adalah dibakarnya duit, bakar kereta dia. Tu tak apa tu, itu dia cara dia. Tapi so far the Muslim tak adalah. So yang kita ada itu wasiat tu. 1/3 harta kita. Nak buat apa? Karena puan, we been working so hard, simpan duit banyak-banyak. And then mati, nothing kita bawa. Ingat. Itulah yang dijelaskan mati bawa duit. Semua yang kita uang kita ni, sepertiga tu, contoh, we have 90,000. So 30,000 tu wakaf ke,
Kita sedekah anak yatim ke, bantu orang susah ke, contoh. Because why? Amalan bila orang meninggal dunia, kelas ngomong 3 saja. Satu daripadanya sedekah jariah. So kalau aku mesti wakaf kat masjid, rumah anak yatim, rumah tahfiz, selagi masjid tu tempat wakaf rumah tahfiz digunakan, terang kubur kita. So itu kerana tuan-tuan, bila kata mati nanti, tak sebut anak kau Ibrahim lah, isteri kau Beda lah, sana. Yang ditanya, tu dia. Sila. Cik Rashid Jama, I wait for you. Okey, mana? Dua jawapan mana ada tempat. Maknanya, maksudnya Tuan, kita mesti ada kita own bekalan bila nak meninggal dunia. Boleh duduk aja. Cik ni duduk, yang guys duduk depan lah, kesian yang nak duduk belakang, malu pula dia agaknya. Cik Iskandar, jangan duduk depan. Ni depan kosong ni. Macam ada lampu je depan saya ni. Ya ke? Dekat dengan ustaz dapat pahala lebih. Pasal tu kenapa kita kongsi kenapa kita solat kita nak saf ke depan? Kita orang Malay semua main belakang-belakang aja. Tak tahu dia punya kelebihan siapa duduk saf kat depan. Dan pesan Nabi, sekiranya dapat saf ke depan tu, kalau nak kena ballot, nak kena undi, kita undi. Pasal apa? Banyak yang gaduh nak kejar depan. Kita pula kata tengok orang depan pula, kita tunggu orang pergi pula. Tak pergi baru kita pergi. Janganlah. So take note lah. Duduk je Asyik, duduk. Kan. Help yourself. Kan tak kat mana tadi saya? Harta. Dapat wasiat kan? So, nanti memang dah sambutannya bagus. Nanti kalau ada masa, kita bikin lagi buat wasiat lah. Tapi jangan tunggu-tunggulah. Bikin wasiat. Tu kata lawyer tu tadi, Muhammad Sakirin tu. Ada anak ke, tak ada anak ke, ada rumah ke, tak ada rumah, bikin wasiat. Bikin wasiat. Biar kita ada, we have our bekalan nanti. Okay, move on. Okay, nazak. Apa nazak? Contoh, angkat tangan biar tak ngantuk. Kasih sikit. Siapa yang ada, what you understand about nazak? Cik Iskandar, apa? Air ayat. Okay. Ada yang muslimah nak tolong. Ni fardu kifayah. Satu betul, semua betul. Satu salah, semua salah. Fardu kifayah. Apa dia? Nak sakit nak pergi. Lain macam. Ada yang sakit tak pergi. Apa salah? Apa? Panggil akhir. Oh, last. Okey, semua betul. Senang lah. Okey, kita tengok definisi dia. Nanti dulu, we go here first. Nak tukar pula dia. Merajuk pula. Tak ada, tadi. Oh, old school. Salahkan diri kau, Ustaz. Tengah-tengah bang. Okey, fokus di sana. Fokus. Ini ayat yang janji Allah. Al-Quran nak kena yakin, hakul yakin is true, the whole truth. Quran tak ada belok-beloknya macam buku-buku sejarah ke itu, mungkin boleh putar, mungkin betul. Okey, tapi Quran 101% semua betul. Ayat Al-Imran ni please simpan ni, hafal ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang menyawa, setiap yang hidup pasti akan mati. Maksudnya apa? Semua akan mati. Ada lagu kan? Raja besar mati, raja kecil mati, orang kaya mati, semua mati. Okey, so mati, apa itu mati? Okey, sekarang pasal mati pula. Apa pang pasal mati? Kak Som, dah 2 kali mati ni. Kacau lah Ustaz. Kak Som, apa agak-agak kefahaman kita mati tu apa? Atau adik-beradik lah, mati dengan meninggal.
Okey. Berpisah ruh sama jasad. Yes. So mati tu maksudnya hijrah. Hijrah kita ke alam barzakh. Pasal tu this one must very fahamkan. Kenapa? Kita bila mati wow, menangis meraungkan. Slowly that's it, finish already. Cina. Berapa banyak yang wow. Masih ada. Kerana tak faham. Sudah tak belajar, tak nak belajar. Tapi dah belajar ni pegang elok-elok. Pegang kuat-kuat. Kita ni akan tempuh 5 alam. Okey? Take note 5 alam. Alam pertama alam roh. Khalas, dah habis. Alam roh tu pun lama juga. Pasal apa? Dia pun paling cepat 9 bulan lah. Kenapa? Bila sudah kita berada alam kandungan, after 9 months, baru roh tu akan dimasukkan. 4 months dalam kandungan ibu. Maka itu. So maksudnya alam roh tu dah settle. Alam kedua, alam kandungan. Ini mak-mak ni berapa lama pula dah mengandungkan anak. Makanya dalam rahim ibu tu hidup ke mati? Hidup. Tidak takkan dia mak-mak rasa anak ni dia tendang perut dia, mak dia feel kicking kan. Dah tanya mak tahulah, tanya bapak-bapak yang tak tahu, tak pernah beranak. Okey, maksudnya 4 bulan dah rasa dah. Cuma ingatkan perempuan, kira biasanya kadang-kadang bila yang keguguran below 4 months itu belum ada roh lagi. So maksudnya bayi itu janin tu you cuci, ini dah tanam. Tak cuci pun tak apa. Pasal belum roh. Macam kuku kita lah, kuku rambut kan. Orang kita gunting rambut, kita disunatkan tanam. So samalah tu. Maksudnya dia bila dia 1 bulan, 40 days, dia segumpal darah. Another 40 days, segumpal, dia jadi daging. After 120 days, barulah rohnya dimasukkan. After 4 months, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila Ustazah. Tak apa Ustazah, lambat. Kita baru start juga. Enjin belum panas lagi. Okey, Ustazah, masuk Ustazah. Boleh sebelah itu pun boleh. Okey. So maksudnya, kan dah tinggal lagi Apa tadi, mana tadi? Kamu tadi? Alam roh. So alam roh tu, alam kandungan. Okey, lepas alam kandungan, alam dunia. Itu alam yang ketiga. Now kat sini kita ada sekarang. Dan ingat, alam kandungan pendek. The most 9 months. Alam dunia, kata pesan Nabi, the most 60 to 70. Umur umatku 60-70 saja. Ada yang dah 60? Jangan malu. Maksudnya dah 60 tu jaga-jaga. Jangan nak sibuk-sibuk kasih rupiah lagi. Jangan nak bling-bling lagi. Kalau ada bling-bling, tepat-tepat sedekah. Wakaf masuk dalam ni. Pasal itu dia akan semua akan buat untuk bantuan kita akhirat nanti. Pasal tu perempuan ada satu dalam Al-Quran tu, bila tanya orang yang ke alam kubur tu, kalau kamu dihidupkan kembali, kamu nak buat apa? Ditanya orang ahli kubur ni, kamu kalau Allah berikan peluang kamu untuk hidup semula, kamu nak buat apa? Tidak ada satu cakap nak solat, nak puasa. Dia cakap apa? Sedekah. Kan dalam kubur tu, dia dah nampak orang sedekah, apa ni kelebihan orang sedekah tu. Maka itu kan Nabi dah pesankan kan, 3 amalan yang kekal. Satu daripadanya sedekah jariah. Makanya sedekah jariah tu sampai hari kiamat pahalanya bergalir, mengalir. Pasal tu sedekah pun ada status dia. Yang paling upgrading yang tinggi, wakaf. Then zakat. Then infak. Ada status dia lah. So kalau uangnya banyak sikit, jangan banyak sikit, banyak-banyak. Wakaf lah, wakaf. Jangan simpan-simpan. Nanti kalau isteri untuk isteri nombor 2 pula. Ada bling-bling. Contoh. Maksud saya,
Bila ada harta, jangan takut nak bersedekah. Kadang-kadang nak keluar duit pula cari yang warna putihnya. Merah-merah, kuning-kuning tu ketuk tepi, tak nampak. Contoh. Maka bila sedekah tu jangan kira-kira lah. The more you give, the more will return you back. Don't worry. Dan ingat, rezeki kita Allah bagi. Sakit kita Allah bagi. Semua from Allah. When you do something from Allah, Allah will return you back. Alright? Okay. And then, alam ketiga, empat, alam barzah. Alam kubur. Makanya alam kubur tu masih hidup juga, tapi alam yang lain. Alam lain. Makanya puan-puan, alam kubur tu alam yang sangat-sangat menakutkan lah. It depend on our amal. Makanya jangan kira-kira lah amal tu sedikit ke, besar ke, kita appreciate kerja amal. Walaupun nampak batu nampak sampah buang. Walaupun pahala in our eyes, kita pandangan kita itu amalan yang sikit, yang kecil, tapi di mata Allah tu besar tu. Maka banyak-banyak bikin kebaikan lah. Dan jauhkan daripada perkara yang mungkar, bikin dosa. Lagi-lagi dosa kering. Tahu dosa kering? Maksudnya mengumpat, mengata orang, tengok orang. Saya tengok orang aja. Ini nak masuk 2022 dan insyaAllah kita akan masuk nisfu Sa'ban. You know nisfu Sa'ban lah? Nisfu Sa'ban tu amalan kita semua diangkat our report book tu. Makanya after itu 15 nisfu Sa'ban tu kita akan ada buku amalan yang baru. Makanya ikrar sekarang berapa Sa'ban sekarang 8 lagi 5 hari lagi untuk muhasabah diri to change. Kita berubah cara kita untuk lebih baik. Okay. And then alam barzah tu, selepas alam barzah, the last alam akhirat. Itu waktu the judgment di hari hisab tu. Itu nanti di padang mahsyar tu. Mati padang mahsyar tu, Masya Allah, dia punya cubaan besar sangat. Matahari sejengkal aja. Dan semua bogel. Bogel? Maaf lah puan. Dan di kamusah, kalau correct me if I'm wrong. Padang mahsyar tu, yang dijelaskan kan, di padang mahsyar tu, satu orang berdiri di dunia, seperti 10 orang berdiri. Padang mahsyar tu. Terlalu sempit. Pak. Brother, I know this one Cik Rasid dengan anak. See, I remember. I will wait for you. Salah, okay. Tak apa. Gugu lah, orang muda datang belajar bab nazak. Okay. So di padang mahsyar tu, itulah hari di mana tunggu kita dihisab. Okay, nanti boleh cek more about ni. Kalau cakap pasal alam akhirat pun panjang tak habis pula. Nanti sampai besok ni bab nazak tak sampai. Okay, just short lah. So take ni. So 5 alam ni kat tempoh ni. Makanya puan, bila kita berada di alam kubur tu still alive. Kenapa masih ada azab, ada nikmat kubur? Kenapa ada soal munkar nakir? Maksudnya masih hidup kan? Makanya bila ada kematian tu tenanglah. Ini bab nazak ni. Kita terangkan why mendapat ketenangan. We start from here. Okay, bismillah. Okay, manusia terbagi 3 kategori. Ni kita boleh muhasabah dirilah. Kita kat mana agak-agak. Pertama, menjadi ahli orang yang tenggelam dalam urusan dunia. Ini nafsu amarahnya. Bikin maksiat je, tak ada punya fikiran tu, nak bikin dosa je. Asyik nak tipu orang aja, nak mengatur orang aja. Ini yang golongan-golongan yang dunia akhirat rugi dia. Macam tak ada kerja lain. Asyik nak sibuk orang aja tanpa dia lupa nak muhasabah diri, sampai lupa nak cek diri dia. Ini jaga-jagalah kita, insya-Allah lah, saya yakinlah yang kat sini semua tak ada yang ni, nafsu amarah ni. Tak ada. Amin lah. Senyap aja. Macam tak confident je. Macam pernah bikin je. Tak apa. Puan, ingat puan. Allah suka orang bikin dosa, taubat.
Memanglah kadang-kadang begitu dosa tak habis-habis. Dosa buat lagi. Doesn't matter. Kita sentiasa buat salah. Tapi kalau boleh, hindarkanlah, jangan ulang-ulang. Kan? Okay, tak apa. Okay, nombor 2. Orang bertaubat atau orang yang bertaubat atau mula bertaubat. Ini nafsu lawamah. Maksudnya kadang-kadang baik, kadang-kadang tak baik. Maksudnya itu I think this one kita lah Ustaz. Ustaz tidak. Maksudnya kita to understand, kita manusia tak pernah tak salah. Sentiasa buat salah. We always do mistake. Siapa tak melangkah salah angkat tangan? Siapa dalam kehidupannya tak pernah buat salah? Baik aja. Tak ada kan? Don't have. Buat salah. Tapi dah buat salah, istighfar. And muhasabahlah. Dan ingat, itu pun satu rahmat. Allah kasih kita sedar this mistake. Maka tu kalau orang tegur, jangan kita melata. Maksudnya kalau orang tegur tu, tanda dia ini orang sayang kita. Takut-takut kalau tak ditegur, dia lalai dengan kesenangan dia, lalai dengan dunia, sampai lupa nak taubat. Nauzubillah. Ni yang best ni. Ini Ustazah lah agaknya ni. Orang yang mengenal diri sendiri yang selalu merasakan hatinya akan berakhir. Ini sentiasa ingat matilah. Sentiasa prepared to face death. Inilah golongan orang-orang yang mutmainnah. Yang jiwanya tenang aja. Kena marah pun Alhamdulillah. Dapat puji pun Alhamdulillah. Alhamdulillah duit. For yang orang macam mutmainnah ni, dunia ni kecil lah. Kecil. Tak ada apa yang special kat dunia ni. Makanya jangan kita terlalai dengan kenikmatan dunia. Akan tinggal semua. There's nothing special kat dunia ni. Tapi jangan dah dengar ini, dah nak tu langsung tak nak kerja dengan tasbih je. Jangan. Siapa nak bantu bina masjid? Siapa nak bantu bayar duit sewa PJSB? Contoh. Kan? Maksudnya, be rich. Jadi kaya. Kaya, keluarkan zakat. Kaya, bantu fakir miskin. Kaya, a lot things to do. Banyak. Maka jangan takut jadi kaya. Pasal tu, jangan banyak tengok cerita P. Ramlee. Jangan marah. Dengar dulu, jangan marah. Saya pun favourite P. Ramlee juga. Tapi kalau tahu cerita P. Ramlee, semua yang miskin baik. Yang jahat kaya. Maka tak nak jadi kaya, takut jadi Haji Kedekut. Contoh, tengok cerita P. Ramlee lah. Semua kaya. Tapi itu lesson, ingat. Dah kaya, jangan lupa diri. Maksudnya kaya. Kalau kita tengok sahabat, Abdul Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Usman, Abdul Rahman bin Affan, semua kaya jutawan. Itu jangan cakap lah Siti Khatijah tu. Dia bukan jutawan lagi dia. Billion wanita tu. Maka yang wanita tu, cek lah biodata atau Siti Khatijah punya portfolio. Dia apa? Dia punya Siti Khatijah punya itu, belajarlah. Sirah dia. Jangan tengok Siti Nurhalizah punya kekayaan. Jangan tengok Siti Nurhalizah. Contoh. Kan? Siti Khatijah. Makanya belajar di sana, follow. Makanya Siti Aisyah, itu semua wanita-wanita hebat ni. Wanita hebat. Okey, move on. Ada soalan? Okey. Tak soalan, tak ada faham. Okey. Makanya tuan-puan, dah dijelaskan pesan Nabi Muhammad SAW, orang yang bijak adalah orang yang sentiasa ingat mati. Wah, ingat mati, bila kita ingat mati, kita akan buat persiapan. Persiapan untuk apa bekalan kita untuk menghadapi mati. Dan puan-puan, dan kematian kita itu ikut apa kita punya amalan kat dunia ni. It depend masing-masing punya perjalanan. If you do in this masa hidup kamu tu sentiasa dekat Allah Ta'ala, mudah matinya. Mudah. Nanti kita ceritakan. Banyak perkongsian lah yang kita perlu pelajari. Cuma bila kita sampaikan, it's just iktibar. Bukan nak cari keaiban, keburukan orang. Tapi
Itu yang disampaikan oleh Imam Ghazali. If happen to them, can happen to us. Terjadi pada mereka, terjadi pada kita. Makanya kita sentiasa buat persiapan lah. Okey, mengurangkan dosa. First, maksudnya avoid, tinggalkan, bikin kesilapan, kesalahan. Tapi nobody perfect kan. Sekiranya dosa tu, yang dosa-dosa tak sengaja, dosa-dosa kecil, itu masih boleh dimaafkan lah. Okey. Kenapa? Pasal tu, kenapa kita solat 1 hari 5 waktu? Dan disampaikan oleh tengah benar, kita solat, orang solat 1 hari 5 waktu tu sama seperti dia mandi 1 hari 5 kali. Maksudnya bila kalau kita mandi 1 hari 5 kali, agak-agak bersih tak bersih? Jujur. Kuat-kuat lah. Macam tak confident aja. Kadang-kadang tak mandi pun bersih. Tapi ada bau sikit je lah. Maaflah, kambing tak mandi pun laku katanya. Kambing tak mandi pun laku. Contoh. Maksudnya kan, makpi kalau kita mandi 1 hari 5 kali, itulah diumpamakan orang solat 1 hari 5 kali. Gugur dosa-dosa kita. Selagi kita dosa-dosa kecil kita lakukan, akan terhapus. Tapi jangan terus bikin dosa je. Tak apa bikin dosa, lepas tu solat. Tak gitu. Takut-takut, tak sempat solat, meninggal. Itu yang kita nak jaga-jaga. Jangan ambil so macam mudah sangat lah. Okey. So mengurangkan dosa, berbanyakkan mengingati mati, kerana yang demikian itu akan mengurangkan seseorang itu melakukan dosa dan menjadikan berzuhud di urusan dunia. Maksudnya zuhud, please understand zuhud, what is zuhud? So kadang-kadang dah zuhud tu dia pakai baju selekeh-selekeh, baju koyak-koyak. Itu nak kena fahamkan sikit. Maksudnya zuhud tu, dunia ni nothing lah. Dia ada, okey, pakai BMW pun dia okey je, tak ada apa-apa. Tak ada hati, tak terkesan lah. Tapi itulah, maksudnya you have to be careful lah kan. Maksudnya hati tu jaga. Okey. So zuhud tu maksudnya sentiasa dunia ni sebagai persinggahan lah. Maksud dunia ni tak ada, jangan dikejar-kejarkan dunia. Takut aja. Api naik-naik, Allah mah GST 9% pula, dah bimbang. Contoh baru handphone hilang dah bimbang. Contoh, jangan handphone, jangan cakap duit hilang, baru handphone ni. Pasal makan beg hilang kan, terkesan tidak? Terkesan kan? Maka tu terkesan sikit tak apa, jangan sakit jantung terus meninggal. Dah Jerusalem dia panggil. So kurangkan dosa. Kalau boleh avoid lah. Tapi gitu satu tadi, kita tak lepas dari kesilapan. Tapi bagi kesilapan, iktibarlah, will never do again. Okay. Dan nasihat. This one very important, brother, sister. Maksudnya, watasabil haq, watasabil sabr. Sampaikan dengan kebenaran, sampaikan kesabaran. Contoh mak isteri kita, suami kita, memang perlu ditegurlah. Teguran itu agar kita ingatkan satu sama lain. Biar kita sentiasa ingat tu Allah lah. Cuma nak ingatkan ni, bila kamu menegur orang tu, tegur dengan hikmah lah. Tak solat neraka ni. Macam pernah masuk neraka aja. Contoh. Maksudnya, terangkan kenapa solat. Why we solat. Itu yang paling the rules kita menentangkan tu. Kerana kita solat, Allah dah janji akan dijauhkan daripada melakukan keji dan mungkar. Dan orang solat akan dilindungi oleh malaikat. Tapi yang solat yang betul. That's why kita bila solat tu bukan setakat kita punya solat tu. The first thing our huduk tu mesti berlakukan dengan betul-betul. Tu khusyuknya yang solat, khusyuk your solat, make sure your huduk tu bikin betul-betul. Betulkan huduknya. Makanya itu sekarang yang banyak yang perlu lakukan lah. Makanya nasihat tu penuh dengan hikmah. Jangan menyinggungkan hati orang. Dan ingat puan-puan, hidayah Allah. Kita sampaikan je. Nabi pun pernah ditegur. Kan peristiwa orang buta datang. Orang buta nak minta Nabi nak pasti waktu Nabi tengah berdakwah dengan orang kafir Quraisy. Datang orang buta ni minta petunjuk. Nabi ada macam not so happy lah. Pasal apa? Aku tengah berdakwah ni, engkau sibuk dalam sini pula. Contoh kata rock lah. Kan sebahasa rock kan.
Lalu Allah tegur Nabi. Nabi Allah tegur Nabi di depan kamu tu belum confirm beriman. Yang si buta datang ni confirm dia nak beriman. Makanya kalau kita dah sampaikan pada isteri kita, suami kita, anak kita, jiran kita, siapa pun, kalau dia tak ini, jangan marah. Hidayah bukan kita. Kita usaha saja. Tapi jangan putus asa. Sampaikan lagi, sampaikan lagi, sampaikan lagi. Wa tasbih haqq sama bisab, kan, sampaikan dengan kebenaran, sampai kesabaran. Kerana apa? Nanti kan bila kita meninggal dunia atau dia meninggal dunia, tak dipertikaikan. Kamu kenapa tak solat? Oh, mak bapak tak ajar. Mak baru nak masuk surga dah, kena tarik balik handbrake. Why? Your children declare you never teach them to solat. Maka sampaikan. Anda sampaikan hidayah Allah. You want to do lah tu. Kenapa? Kita tak akan dipertanggungjawabkan nanti bila meninggal dunia. Sampaikan saja. Okey. Terus tunturkan fardu kifayah. Apa tu fardu kifayah? Nanti lambat ni soal satu-satu tak habis pula. Fardu kifayah tu maksudnya seseorang dah bikin, yang lain tak berdosa. Macam jenazah lah. Kalau satu orang dah memandikan jenazah, semua tak berdosa. Different fardu ain. Fardu ain compulsory, semua nak kena bikin. Kamu tak bikin, semua tanggung dosa. You tanggung dosa lah. Fardu kifayah, kalau satu orang dah bikin, yang lain semua tak berdosa. Tapi kalau semua tak bikin, tak ada juru mandi, semua berdosa. This fardu kifayah. So maksudnya fardu kifayah dipertanggungjawabkan kepada seluruh umat manusia. Seorang individu itu tidak diwajibkan melakukan sesuatu jumlah. Maksudnya selagi satu orang dah bikin, lain tak. Tapi kita perlu besarkan kefahaman dia fardu kifayah. In our family, your family ya, dan keluarga kita, mesti ada satu orang yang boleh tahu menunjukkan jenazah. Kenapa puan-puan? Bila kematian tu, kalau tak tahu bikin, semua macam tak tahu mana bikin, semua panik. Dan kadang-kadang dia tak belajar tapi main akal, main ingat, pakai akal, hukum akal. Dan dengar orang cakapnya. Itu yang bahaya. Nanti kita sambungkan. Okay, what's fardu kifayah? Okay, move on. Nazak ni dia. What is nazak? Dari sudut bahasa disebut sentak. Letak. Di sudut bahasa. Okay. Dari sudut istilah, maknanya terputus alam dunia. Maksudnya apa? Alam dunia, finish. No more. Tapi alam akhirat masih menunggu. Itu namanya nazak lah. Alam dunia dah habis, tapi alam akhirat masih waiting. Malaikat maut. Okay. Dan itu beza. Dan apa pula sakratul maut? So beza lah. Nazak between nazak and look like the same lah. Tapi nazak tu, that's it. Maksudnya amalan je dah, tapi belum sampai lagi. Sakratul maut, ada pendapat dalam mazhab azab, maksudnya azab. Azab. Maksudnya Nabi SAW, inna kulli mautin sakarat. Inna kulli mautin sakarat. Setiap kematian tu ada azab. Apa azab? Sakit. Very peaceful. Dijelaskan, sakit nazak tu, sakitnya nazak seperti 300 pedang. At the same place. Kita baru kena pisau sikit je dah rasa bisa dia. Ini 300 kali. Itu sakitnya. Maaf puan-puan, sedangkan Nabi Muhammad SAW Rasul confirm masuk surga. Tapi bila Nabi tengah nak sakratul maut, bila rohnya naik nampak kepala dia, Allah, he feel the pain, sakitnya. Apatah lagi kita ni kan, maksudnya amalan pun cukup-cukup. Makanya waktu sakratul maut tu sakit, sangat sakit. Makanya juru mandi bila mandikan jenazah tu pelan-pelan. Tak boleh kasar-kasar, dia tengah sakit. Ada riwayat mengatakan walaupun dah 70 tahun merasakan sakratul maut, masih rasa sakitnya. Maka kita pelan-pelan ambil jenazah. Tapi alhamdulillah berkat doa Nabi Muhammad SAW, puan-puan, bila sebut Nabi Muhammad SAW jawab. This is knowledge. Simple, tapi kadang-kadang dilupakan. Whenever you hear Nabi Muhammad, yes, pasal Nabi dah pesan, bila nama aku disebut, kamu tak jawab, kamu takkan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW nanti.
Take note lah. Nabi Muhammad. Macam tak confident lah, Pak. Okay. So, this one knowledge. Biar kita amal. Good. Okay. So, kena berkat Nabi Muhammad SAW. Tengok, dia soal berada perempuan. Sayangnya Nabi pada umat-umatnya hebat sangat. Bila Nabi dah rasa sakitnya tu, dia tanya malaikat Israel, adakah begini sakitnya umat-umatku nanti bila waktu sakaratul maut? Malaikat angguk. Lalu Nabi doa angkat tangan, ya Allah, biarlah sakit umat-umatku ini, biar aku yang tanggung. Hebatlah Nabi ini, hebat. Nabi nak tanggung sakit kita. Berkat doa Nabi Muhammad SAW dimakbulkan. Dan apa kepesan malaikat kata? Sakaratulnya umat-umatmu tergantung pada amalannya. So kalau amalnya baik, banyak kebajikan, ruhnya keluar seperti air keluar daripada botol mineral water tu. Senang aja. Tapi kalau roh yang jahat, yang banyak bikin kemungkaran, dia rentap sakit. Karena yang roh yang jahat ni takut mati dia, Puan. Takut dia. Lalu nak keluar tak nak. Maka tu dia punya satu contoh lah roh yang baik tak baik. So we always, Puan, kalau boleh setiap hari selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don't forget, especially every Friday, banyakkan selawat atas Nabi. Okay, move on. Okay, this is tanda-tanda nazak. Very important, please, don't worry. Nanti saya akan share di sini. Bahkan nombor telefon tak kasih tu, nombor telefon. Bukan saya nak call, ajak dating, bukan. Nanti saya akan send you all dia punya PowerPoint lah, kan? Good kan? Sharing is loving. Nanti kamu dah faham ni, ini siapa aja? Ustaz Ruslan aja. Okay. So, nanti later I will share with you apa kelebihannya orang tahu tanda-tanda nazak. I share with you. Kita beritahu dulu yang dia punya fadilat dia, kelebihan dia later. First, hidung. Hidung dia dulu mancung kan, dah pendek sikit. Kalau macam hidung saya jangan tengok lagi, dah confirm dah pesek. Okay? Contoh yang hidung mancung kan, macam Amrinya hidung kan, dia mancung kan, dia short sikit. Okey. Pucat tidak perlu. Itu dia punya sign nazak. Okey. Then sendi pelangan dia dah renggang dah, macam dah. Apa dia? Ini macam TV Ramli. Ini macam TV Ramli ni semua ni. Okey. This is Waalaikumsalam. Nasib baik lagi 1 jam buat. Tersesat, tak apa. Biar sesat jalan akan dapat hikmah tu. Okey, terus. So lengangan dah. Tangan dah renggang dah lembut dah macam dah tak inilah, dah lesu. Puan, you can sit down there, puan kan. Sini puan. Nanti baru ini. Banyak muka-muka baru bagus. Puan sini puan, sini. Go there. Tak apa, okey nanti tulis nama. Yang. Okey, fokus. Ini tanda nazak, betul, tanda nazak ni penting. Fokus. Okey, then kening. Dia kening tu luas. Biji mata macam nak terkeluar gitu. This all the tanda-tanda sign nazak. Itulah sebelum nazak lagi. Tapi ini yang disampaikan, this is sign dah. Ya, kening dia kening. Tapi dahi. Sorry. Ya. So dia punya nanti, tapi kalau sign tu dia kening tu dah jatuh, itu tanda dah meninggal. Karena orang tu meninggal, dia kening kan jatuh lah. Tapi kalau dia itu dah macam dah tak lepas dibayangkan lah macam kening dia luas kan. Tapi ini itulah. Okey, main. Dan lidah. Dan yang biasanya kan selalunya bila orang dah ini dia lidah dia keluar macam dah tak cakap, diam saja.
Dia terlantar kat katil, dulu cakap laju, wah, 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 wah. Kalau beberapa hari tu diam saja. Dah tak cakap. Tapi ingat, ni yang terlantar kat katil. Nanti balik, suami tak cakap, bang, ni tadi abang tanya nak mati bang. Jangan. Contoh. Wali Iskandar, how are you Iskandar? How are you Iskandar? Contoh-contoh lah. Itu Ustaz bilang tadi, siapa kalau diam tak cakap apa tak nak mati tu. Bukan, ini yang terlantar kat katil. Tu kacau lah. Jadi saya pula. Saya kena bedal pula nanti. So maksudnya, dia dah terlantar tu, dia diam aja. So, it sound funny ya, tapi saya bilang kan, kalau kamu dah tanda-tanda ini, apa nak buat? Itu nanti dulu. Okay? Tapak kaki, ngap begini dah straight lah. Atau gini, dah flat lah. Dah flat. Tak rata, dia still like this lah. Dia tak tegang gini. Ya. Okay? Penglihatan dah kabur, dah blur. Ini kita tak dapat nak macam nak bayangkan yang dia blur. Tapi itu dah sign lah. Dia dah blur dah. Mata dia dah tak nampak dah. Tabiat berubah. Kadang-kadang marah. Kadang pengen macam budak-budak. So di sini semua yang macam dia punya perangai tu macam luar biasa lah. Macam jarang-jarang ini. Lagi-lagi nanti dia ingat nak dah rindu nak jumpa dia keluarga yang dah meninggal. Yang dah nenek-nenek dah itu dah lama nak rindu nak jumpa. That's all sign lah. Itu benar-benar ternazak. Ya. And then dahaga. Makanya puan, bila tengah nazak tu disunatkan titiskan air. Ya wah. Tak tahu apa nak bikin. Titiskan air. Itu yang penting tu. Bukan kadang belajar ni nanti, you know what to do. Biar apa, kalau dia nanti kematian dia, tenanglah dia. Kita pun tenang. Kita dah tahu dah tanda. Puan, kalau kamu dah tahu tanda jenazah, kamu dah siap. You ready. Cuma tunggu masa saja. Nanti saya ajar. Nanti. Ni tak habis ni. Kadang-kadang, bila mak bapak dia nazak lamat, dia risau. Dah sebulan, 2 bulan, dia call. Ustaz, mak saya ni tak mati-mati. Astaga. Macam tempeling kat muka dia. Kenapa? Dia pemikiran kita kan. Kalau sekiranya susah nak mati, ini confirm ada saka. Pemikiran yang pasal tengok cerita hantu banyak. Banyak cerita hantu, betul. Pasal tu bila mati ni takut sangat. Asyik tengok cerita yang pandang belakang, yang pandang depan, yang tengok atas. Asyik cerita hantu saja. Bila ada kematian dah ingat hantu dah. Tu pasal tu be careful lah. So we mesti nak belajar ni. Mesti nak belajar. Okey. Kadang-kadang puan, maaf kadang-kadang Jina harapkan mak dia kenapa tak mati-mati ni. Itu nanti kita share. Okey. Meminta sesuatu yang ini yang ganjil-ganjil lah. Minta satu ganjil-ganjil yang luar biasa. Tapi this one happen betul lah puan. Pengalaman saya kan. Dia tengah nazak. Kan dia bangun. Ente nak makan. Nak makan dalca. Kalau fikir, ni apa ni? Ini saya cerita yang betul lah. Yang betul, saya tak reka-reka. Memang pengalaman saya ni benda ni. 20 tahun ni. So yang mana pengalaman saya keluarkan lah. Yang tak ni jangan reka-reka. Dia makan. Padahal dah berapa jam bertelantar kat katil tu. Tak bergerak. Saya bangun. Bapak lapar nak makan dalca. Nasibnya saya kat situ sebelah anak-anak masak. Lepas pukul 3 meninggal. Bayangkan puan. Waktu dia mak dia ke bapak dia minta nak makan, kamu tak sediakan dia. Agak-agak awak terkilan tak? Makanya jaga-jaga ni. Bila bapak nak makan, bapak ni dah nyanyuk lah ni. Melainkan minta rokok. Jangan kasih. Contoh. Pak rokok pak. Action tak dengar je lah. Tapi jangan kasihkan hati dia. Orang kan lagi orang demensia puan okey pak, okey nanti saya pergi ambil. Action gitu lah. Maksud pada tak kasih. Action aja. Tadi palliative care tak nak datang. Saya ini palliative core-nya. Okey. Perlu faham. Lepas tu kadang-kadang menghadapi orang demensia ni, bukan yang sakit tekanan, yang tukang jaga tekanan. Tapi dah belajar, dah tahu, dia tahu apa nak bikin. Okey, settle.
Mudah-mudahan kita tak demensia lah. Kenapa puan-puan? Statistik Singapura yang paling banyak demensia orang Melayu kita. Kenapa? Anak-anak kerja. Dia duduk kat rumah, saya pun duduk sekejap. Duduk, tengok cerita Hindustan. Nangis, dia pun nangis. Pelakon nangis, dia pun nangis juga. Terbawa-bawa. Itu yang banyak kita punya demensia. Yang the Chinese tu kat bawah dia tak kira dia main mahjong ke, dia apa, tapi dia ada aktiviti kat bawah. Kita duduk kat rumah je. Dia nangis. Ketawa sendiri. Itu terbawa-bawa. Makanya rajin-rajin baca Quran. Rajin-rajin ingat Allah. Insya Allah tak demensia.